Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Idrul Hisham, pensyarah pengajaran kepelbagaian pelajar. Saya Nur Fadlilah binti Muhammad Nazar bersama dengan ahli kumpulan akan meneruskan pembentangan. Saya akan menjawab persoalan yang pertama, perbezaan analisis pelajar dari segi latar belakang sosio-budaya. Sebelum tu kita kena tahu apa itu definisi sosio, yang bermaksud awalan asing yang berkait dengan faktor sosial atau kemasyarakatan. Seterusnya, budaya bermaksud kemajuan akal dan fikiran, iaitu cara berfikir, perilaku dan sebagainya. Manakala sosial budaya membawa maksud amalan, gaya hidup dan peradaban sesebuah masyarakat yang wujud hasil dari pegangan masyarakat tersebut dalam pelbagai bidang kehidupan yang merangsang pembangunan dan pertumbuhan sesebuah masyarakat. Analisis kepelbagaian pelajar boleh dilihat melalui etnik dan kaum, bahasa komunikasi, pertempatan dan kelas, jantina pelajar serta gaya hidup pelajar. Kepelbagaian murid menerusi etnik dan kaum. Jika di dalam kelas itu mempunyai satu etnik sahaja, satu kaum sahaja, maka pelajar kurang mendapat pendedahan dari budaya daripada kaum yang lain. Mereka hanya belajar menerusi pembacaan sahaja. Jika di dalam kelas mempunyai pelbagai etnik, maka pelajar terdedah dengan amalan, adat resam, pandangan dan cara berfikir yang berbeza yang ditonjolkan oleh rakan sekelas yang pelbagai etnik. Setakat itu saja bahagian saya. Terima kasih. Okay, saya akan sambung untuk poin yang kedua, kepelbagaian murid dalam kemahiran dan penguasaan bahasa. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid, iaitu unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Bagi murid yang sering menggunakan dialek-dialek mereka sendiri, kosakata mereka terbatas dan ini menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti pengajaran guru secara efisien di dalam kelas. Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang di kalangan murid. Komunikasi berkesan juga dapat dijelmakan melalui cara bertutur, penggunaan bahasa badan dan penulisan murid. Poin yang seterusnya, penempatan dan kelas. Penempatan terbagi kepada dua, penempatan bandar dan luar bandar. Murid di bandar selalunya lebih terdedah dengan pelbagai budaya dan etnik, manakala murid di luar bandar lazimnya mereka mengamalkan budaya atau etnik yang sama. Kesan daripada itu, wujud cabaran terhadap pendidikan yang memerlukan kepakaran profesional guru. Guru yang berkhidmat di luar bandar haruslah lebih cekap dan tangkas dalam pengajaran dalam kelas. Kelas sosial ini wujud melalui hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Ketersekatan budaya berlaku dalam kelas sosial rendah, iaitu dalam kalangan murid-murid di luar bandar. Hal ini kerana mereka kurang mendapat motivasi dan bimbingan dari keluarga kerana faktor kemerosotan ekonomi keluarga. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai perbezaan analisis pelajar dari segi latar belakang sosial budaya. Jantina terbahagi kepada dua, iaitu lelaki dan perempuan. Murid lelaki lebih mudah hilang tumpuan, mudah bosan, kurang membaca dan menggunakan ruang yang lebih sewaktu belajar. Murid lelaki lebih mudah untuk memperolehi skor yang lebih tinggi untuk subjek matematik dan fizikal, manakala murid perempuan pula mendapat skor yang tinggi untuk subjek bahasa, kimia dan biologi yang mana memerlukan hafalan. Murid perempuan mempunyai daya tumpuan yang lebih lama, lebih banyak membaca dan lebih mudah untuk mempercayai. Murid perempuan lebih rajin dan kurang masalah disiplin berbanding murid lelaki. Kebanyakan guru lebih memberi perhatian kepada pelajar perempuan berbanding dengan pelajar lelaki. Keseimbangan jantina dalam pendidikan, murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. Contohnya, melibatkan rakan yang berlainan jantina dan bersesuaian dengan tugasan yang diberikan oleh guru. Seterusnya,
mengenai gaya hidup. Pelajar lebih terdedah untuk memilih dan berkawan dengan mereka yang mempunyai gaya hidup yang sama dengan mereka. Perbezaan latar belakang sosial budaya akan membentuk persepsi saling membezakan di antara pelajar kerana tidak saling memahami. Perbezaan kaum dan budaya juga menjadi asbab kepada kesukaran untuk pelajar saling bersatu hati kerana tidak saling memahami dan menghormati budaya kaum dan agama lain. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Wan Nurul Insyirah akan meneruskan dengan soalan yang kedua iaitu peranan guru dalam menangani masalah perbezaan latar belakang sosio-budaya dalam kelas mesra budaya. Peranan guru yang pertama adalah mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antaranya adalah mewujudkan kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan jantina. Seterusnya, mewujudkan aktiviti pembelajaran yang dapat memupuk nilai menghargai budaya kaum yang berlainan. Selain itu, mengadakan lawatan untuk lebih memahami sejarah dan budaya kaum lain. Dan yang terakhir, menayangkan dokumentari atau filem tentang negara yang musnah akibat pergaduhan dan perpecahan kaum. Peranan guru yang kedua adalah guru perlu adil dan tidak berat sebelah dalam memberi layanan kepada setiap murid. Antaranya, guru perlu memahami dengan mendalam perbezaan setiap anak murid sebagai contoh latar belakang, bahasa dan kepercayaan agama. Seterusnya, melalui interaksi dua hala, guru lebih cepat mengesan kelemahan atau kekurangan pelajar. Dan selain itu, topik serta isu sensitif tentang sesuatu kaum dapat dielakkan untuk menjadi tajuk perbincangan. Dan yang terakhir, pelajar juga digalakkan untuk menghormati budaya dan agama bangsa lain sebagai contoh ketika murid beragama Islam berpuasa di bulan Ramadan. Murid berlainan agama boleh memberi sokongan dengan cara tidak makan atau minum secara terbuka di hadapan mereka. Peranan guru yang ketiga adalah melalui bahan pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah memupuk pemahaman dan berkongsi nilai kebudayaan sesuatu etnik dengan menyediakan bahan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri budaya, contohnya istiadat perkahwinan, makanan musim perayaan dan juga pantang larang sesuatu etnik. Selain itu, guru juga boleh memberi tugasan kepada murid untuk mencari bahan tentang sesuatu etnik melalui cerita-cerita rakyat dan juga lagu-lagu rakyat. Dan yang terakhir adalah menonjolkan kepentingan hubungan kemanusiaan tanpa mengambil kira perbezaan etnik melalui sumber yang bersesuaian seperti lagu, cerita dan klip video bagi memupuk perasaan kasih sayang sesama etnik. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, guru boleh memainkan peranan dengan memastikan susunan atau kerusi, meja serta ruang bacaan dalam bilik darjah yang dapat memudahkan interaksi setiap kaum. Murid pelbagai kaum akan dapat bekerjasama dalam satu kumpulan ketika sesi PDP berlangsung dalam bilik darjah. Ini dapat memberi persefahaman antara murid yang berlainan kaum apabila menyertai aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Selain itu, guru juga boleh menyediakan sudut khas untuk ruang bacaan dan bahan PDP dalam bilik darjah yang mesra budaya. Bahan-bahan bacaan tentang kepelbagaian kaum di Malaysia dapat memupuk pengetahuan pelajar tentang pelbagai kaum yang ada dan setiap asal-usul budaya kaum tersebut. Seterusnya ialah guru boleh menerapkan elemen merentas kurikulum dengan menerapkan unsur nilai tambah dalam proses PDP untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan serta bagi mengatasi cabaran semasa dan cabaran pada masa hadapan. IMK yang sesuai seperti penerapan nilai murni dalam kalangan murid pelbagai latar belakang sosio budaya. Nilai-nilai murni seperti bekerjasama, hormat menghormati dan semangat hidup bermasyarakat dapat memupuk perpaduan kaum di kalangan murid. Nilai murni ini dapat memupuk sifat untuk menerima dan menghayati setiap perbezaan dalam kalangan murid. Seterusnya ialah guru berperanan dengan melaksanakan konsep komuniti pembelajaran dalam bilik darjah. Komuniti pembelajaran yang memfokuskan pembelajaran secara kooperatif iaitu pelajar dapat berinteraksi dan saling membantu antara satu sama lain. Dengan mewujudkan komuniti pembelajaran dalam bilik darjah melalui persekitaran bilik darjah yang prihatin dan penyayang, murid-murid akan mempunyai rasa tanggungjawab untuk mewujudkan suasana kelas yang sempurna dan berkesan tanpa mengira bangsa, tahap ekonomi keluarga, pangkat serta kedudukan latar belakang keluarga. Dengan cara ini, murid-murid dapat bekerjasama dan terbuka untuk berkongsi dan menerima pandangan dan nasihat daripada rakan sekelas. Selain itu, pelajar juga perlu didedahkan tentang kewajaran dan kebaikan daripada kerjasama berbanding kerja secara sendirian. Pelajar perlu didedahkan dengan perbezaan kualiti hasil kerja secara sendirian, berkumpulan ataupun berkomuniti.
Sebagai kesimpulannya, apabila mempelajari perbezaan kategori kepelbagaian murid ini, guru dapat mengoptimumkan cara penyampaian PDPC yang terbaik, kaedah yang betul dan bersesuaian dengan keadaan semasa dalam bilik darjah. Selain dapat mengenali pelajar dengan lebih dekat, guru juga dapat mencuba pelbagai cara pendekatan ketika mengajar agar objektif PDPC dapat dirasai oleh semua murid di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, perlulah disematkan di dalam minda setiap guru bahawa guru perlu bersedia menjadi kreatif, idealistik, realistik dan inovatif dalam menyampaikan PDPC yang berkesan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.